والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah ta'ala, kita sampai di mana? Dan pasal ada padanya ta'ala sifat itu gitu. Mana? Situ dah asal kan? Nak tengok apa? Oh situ dah. Kita siapa lagi? Maka tak apa tengok. Dan fasan, jadi dan dengan sebab ada padanya pada zat Allah Ta'ala. Fasan ada sifat itu. Sebab dengan sebab ada pada zat Allah tu sifat itu, yakni sifat kalam, sifat perkata. Sifat kalam dengan makna perkata. Tu boleh kata gitu. Nak kata kan? Sifat itu yakni sifat kalam. Sekali lagi, yakni sifat kalam, yakni sifat kalam yang jadi humi bagi boleh berkata-kata. Sifat kalam yang jadi humi bagi boleh berkata-kata. Orang panggil mabda'ut takallum, dalam setengah ibarat panggil mabda'. Permulaan humi boleh berkecek. Ada sifat tu kita bicara ada masuk dalam sifat ma'ani tu. Sifat yang satu, supaya kudrat iradat ilmu. Pasal ada sifat tu, sifat perkata yang jadi humi bagi boleh berkata-kata dan bertetah tu. Pasal ada sifat tu, maka sedia kala jadi pada azali lagi dan sentiasalah apa, jadi selama-lamalah atau sampai bila-bila lah. Dua orang lah. Bila kata sabit sedia sampai juga bapa. Maka dia kata sedia kala jadi pada azali, sedia kala lagi dan sentiasalah, yakni selama-lamalah sampai bila-bila lah. Dengan sebab ada sifat tu, Allah Ta'ala pun sedia kala dan sentiasa ia Allah tu mensediakan perkataan, mencadang atau mengatur pada azali. Boleh kata mensedia, mengaturkan dan mencadangkan pada azali. Itu makna bersedia.
Mensedia bukan gula bersedia kalau tu tak mesti. Ini mencadang, mengatur, sehingga kita panggil rattaba. Tu sehingga kita yudabbir, macam-macam. Sebab tu mensediakan perkataan, Allah cadang perkataan. Atau satu makna lagi, atau kepada mensedia, atau sedia kala, dan atau kepada sedia kala dulu, atau pada sedia kala dulu. Atau ini makna yang kedua, boleh kita bahasa juga. Bahasa juga makna kedua gini tak apa. Dengan sebab ada sifat perkata di zat tu lah, maka sedia kala dan sentiasa, jadi selama-lama nak berkata-kata, mau berkata-kata, nak bercakap-cakap. Bukan bercakap sungguh, yuri, nak bercakap, nak berkata, nak bertetah. Nak berkecek tu sedia kala lagi dah, dan sentiasa nak berkecek. Sampai masa depan lagi ahli syurga Isa ni. Tu Allah Ta'ala ni sentiasa nak. Tu nak tu kena ke kalam nafsani tu. Hak tu lah orang panggil kalam nafsi dengan makna nafsani. Tu dengan makna sedia perkataan pada azan. Tu jaga tu. Tu kau pergi. Dengan siapa-siapa, dengan takluk pada berkata-kata tak apa. Tu berkata-kata, sentiasa nak berkata-kata. Dia nak berkata dengan siapa-siapa, dengan siapa-siapa saja yang ia Allah tu kehendak nak berkata dengan dia. Dia nak kata dengan dia, dia nak berkata. Tu buku nak tu nak mari selama-lama dah. Buku kehendak tu kehendak mari selama-lama dah. Bercedek perkataan sedia kala dah. Kecek semua dah lagi. Khitab kepada Nabi Adam, suruh Nabi Adam, suruh malaikat sujud kepada tu Adam tu bilang, teka buat malaikat tu je lah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Baru ada malaikat, baru yang khitab, baru yang suruh. Belum ada malaikat dinama suruh lagi. Tak panggil suruh, tak panggil larang lagi. Suruh larang tu baru ya. Tu. Suruh ketika malaikat tu ada tu orang panggil apa? Waktu lah panggil kalam lafzi, tu mana berkata-kata semua tu. Nampak? Waktu lah ada ketika ni. Tu. Maka waktu tu tu orang panggil waktu lah dikatakan takluk tangizi bagi mereka isbat lagi ada kata. Bagi mereka isbat takluk tangizi hadis bagi kalam kena waktu. Kena waktu. Lepas tu tekau malaikat tak ada lagi. Ketika dia tak buat malaikat lagi, ketika dia tak buat tu ada lagi, dia berkata ke malaikat, ada suruh dah. Tak suruh lagi, tapi patut nak suruh, patut nak berkata. Tu suluhi qadim bagi kalam nisbah kepada waktu. Dia lagi musuhnya nak waktu ke depan. Mana sifat ni kena halus bicara sikit ni. Habis itu, maka kata dia nak berkata dengan siapa-siapa saja daripada kalangan hamba dia yang ia Allah kehendak nak kata. Dia nak kata dengan malaikat, kata Jibril, kata dengan Mikail. Nak khitab dengan siapa? Dengan Nabi Musa, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut dia. Yang ia kehendak, dia nak kata dengan dia. Tu. Habis maka tu cakap tadi apa dah? Maka pasal sungguh dan berlaku perkara inilah. Maka pasal, jadi dengan sebab, pasal ni dengan sebab. Maka pasal jadi dengan sebab sungguh, tentu dan mesti, dan berlaku semua ti. Tentu dan mesti dan berlaku semua ti. Cing, panggil kencing, pencing. Tu saya kata sungguh dan berlaku sungguh. Kecek sekali lagi.
pasal sungguh dah berlaku. Jadi dengan sebab berlaku sungguh, berlaku sungguh ti. Ada kecek berlaku isyarat kepada iktibari itu bukan benda wujud. Maka pasal sungguh dah berlaku sungguh ti. Perkara inilah. Apa perkara inilah? Berlaku oleh perkara inilah. Apa makna perkara ini? Tulis itu pada perkara, yakni berlaku sungguh. Yakni berlaku sungguh. Mensedia perkataan, mensedia perkataan pada azali dan selama-lama. Dan selama-lama. Itu dia berlaku benda apa iktibar. Dia benda kira dia tak ada. Duk cadar perkataan ni bukan benda ada. Tu. Sebab kita nak baca dia macam pun nak ceramah sikit. Dia kata kita 4-5 orang ni kena nak kecek belakang 5 orang 5 minit seorang ni nak kecek belakang ni. Maka dia dah kasih. Tu. Maka orang mula-mula nak kecek. Orang yang kedua tu duk dia pun duk cadar. Dia tu tak berlapak, tapi dia dalam tak dia. Dia dalam tak dia. Kecek tak dia dengan mana dia dalam tak apa tu mustahil. Bagi Allah Ta'ala tak dia orang dalam tu. Mustahil. Adapun tak dia berlapak gini, kok dia tak mustahil. Misal tu ni. Kecek tak dia tu. Dia ni pun duduk dia mula. Kau duduk dia ni, kau duduk tak dia ni. Kawan duk dia pun kawan tak dia. Duk dia maknanya dia di luar. Duk dia di mana sukut lafzi. Tapi lek dalam dia tak dia. Sukut nafsani tak dia. Hak tu tak ada hak tu. Tu takallum nafsi tu. Takallum nafsi tu. Nampak tu dah. Maka hak dalam tu reti ya. Bukan sukut, bukan benda ada. Tu bukan ada sampai dia kecek berlaku tu. Sungguh dah berlaku perkara ini. Dikatakan, jadi boleh dikatakan juga. Tu dikatakan, jadi boleh dikatakan juga. Bukan mesti kata begitu. Ada setengah ibarat yang kata mustahil ya kan? Dikatakan, boleh dikatakan Tuhan tak diam. Itu berlaku sungguh. Mencadang perkataan pada azali itu dikatakan Tuhan tak diam. Tuhan tak diam. Tulis pada Tuhan tak diam tu. Inilah maksud perkataan ulama. Wa yastahilu alaihi as-sukutu. Wa yastahilu alaihi as-sukutu. Atau sifatun munafiyatun lis-sukuti. Tu maksud tu bila tu mau. Dan mustahil atasnya atas Allah itu diam. Mustahil Tuhan diam. Diam Allah tu mustahil. Jadi Tuhan tak diam. Sifat kalam sifatun munafiyatun lisukut. Satu sifat yang menafi akan diam. Bila ada sifat tu, Tuhan tak diam. Tak diam dengan mana apa? Tak diam dengan makna apa? Dengan makna berlaku sungguh. Sedia berkata pada azali tadi tu. Sebab Gerti tu tak diam tadi tu kan. Kau dia ni duduk dia. Kau duduk dia ni bukan duduk dia ni. Dia kata kau duduk dia pun bukan duduk dia. Maknanya duduk diam di luar. Kalau panggil sukut lafzi tu. Hak tu tak apa lah. Tapi di dalam bukan duduk dia. Hak tu duduk kecek sama tu. Duduk kira duduk kecek pasal lagi. Siap. Tu dengar orang duduk kecek 5 minit. Tak kecek pasal. Dia kau orang itu sobat dalam hati.
Awak tu kena dulu. Inna ma'amal binniyat dah. Kita dah mau risau kan. Inna ma'al kulli masa. Orang tak ingat inna ma'al kulli binniyat dah. Kan hadis tu dulu. Buat hijrah. Dia kecil waktu soal dalam hati. Dia cadang perkataan. Sedia tu. Ahok tu letak dia tu. Maka boleh kecil tu yang tak dia tu. Kira kau tu tak apa. Tu dikatakan Tuhan tak diam. Waktu ibarat kata wa yastahilu alaihi sukut. Sukut tu sukut nafsi atau nafsani namanya. Waktu mustahil atas Allah. Sebab tu daripada azali tu sedia perkataan nak berkecek. Dan sentiasa sedia. Sebab sebab ahli syurga tak berlaku lagi. Dan ahli syurga tu ada dalam syurga selama-lama tak binasa. Sampai bila-bila. Tu. Tapi yang mensedia ni pada azali. Maka bila pada azali tidak ada dulu ke dia yang mengkodem. Azali. Maka tak ada dulu ke dia juga masalah sedia ni. Tu. Tak ada dulu ke dia juga. Tak perlu suara juga sedia ni. Ketika tu dia. Bila hakin wala sautin juga ni mau. Supaya dengan sifat berkata ni tak ada suara sifat ni. Dan juga bersedia ni pun tak perlu suara. Gitu. Tu. Kalau kita ada huruf mana dalam perut. Huruf suara ada mana dalam perut. Geti makna hok nak kecek. Tak nak kita lagi kena kecek Arab di sepatah ni. Ia tak bingung bahasa Arab. Makna tu lah Isa dalam tu ya. Kira Inggeris sikit-sikit. Tu. Berarti hok dalam perut besar ya. Waktu ubik mari macam-macam bahasa. Hok tu takbir tu mengikut musamma satu ya, musamma. Tu benda tu so ya. Tapi takbir hok tu ubik tu bersalah mengikut panggil mukhatab pula. Tu tengok Nabi Muhammad bahasa Arab. Kitab Al-Quran tu. Kalau Nabi Isa tu bahasa Surjani, kitab Injil tu. Kalau Nabi Musa Abrani, tu kitab Taurat tu. Tu tak lupa. Tu dia. Tapi sedia kalau nak berkata. Ya kau boleh tu dah. Maka berlaku perkara ini dikatakan Tuhan tak diam. Kat tu. Bukanlah boleh dikatakan. Bukanlah boleh. Kata itu bukanlah boleh. Yang ni tidak boleh. Itu ya. Bukanlah boleh. Ini tidak boleh dikatakan. Tak boleh kita nak kata gini. Tak harus. Tak sok pula. Tak boleh dikatakan. Tak diam itu. Tuhan tak diam. Ya ibarat zahir. Wa yastahilu alaihi subut. Mustahil Allah diam. Tuhan tak diam. Apa mana tak diam? Dia kata tak diam tu Tuhan tak. Tuhan kecil sok. Kalau kita bukanlah boleh dikatakan tak diam itu dengan sebab dia Allah tu berkata dan bercakap selama-lama. Bukanlah boleh dikatakan tak diam itu dengan sebab dia Allah tu berkata, bertetap dan bercakap selama-lama, sokmo, kan? Kan gitu. Gila pembantu. Nampak dia. Dia nak bina apa kata, jangan duk kata Tuhan. Tengok orang kita kerja sokmo bersiman. Gila tu kan. Tu dia tu berkata dan bercakap selama-lama. Dari kata gitu. Sebab apa? Bukan boleh dikatakan tak diam. Dia tak buat ilah. Kita tulis pada dia berkata-kata tu sikit. Kerana berkata-kata itu, kalam lafzi.
dan diam dari berkata-kata itu, dan diam dari berkata-kata itu dikatakan sukut lafzi. Maka sukut lafzi ini tidak mustahil atas Allah. Kerana ada beberapa ayat Quran yang menunjuk bahawa Allah bertetah ia dengan berketika. Bukan sentiasa. Tu bersama-sama. Wa iz qala, tengok surah apa? Ingat Muhammad. Iz ni ulama tafsir agama, uzkur ya Muhammad. Iz qala rabbuka, hei Muhammad, mu ingat ketika Allah berfirman kepada malaikat. Ingat Muhammad ketika Allah berkata kepada Adam. Ketika ya teka. Berkata tu teka. Bukan sokmu. Okey. Tu. Maka wa id qulna wa id qala rabbuka wa id qala. Tengok ni. Teka tu dia kata. Teka tu. Tu. Dengan teka Nabi Adam ada, dia kecek dia lah. Teka tu ada tak ada kecek dia? Tak kecek lagi lah. Dia tu ada tu. Berarti berkata tu ketika. Bukan semua dah. Tu. Maka tak boleh kita kata tak diam itu dengan sebab dia berkata dan bercakap selama-lama. Bercakap dengan tidak berhenti. Tidak berhenti. Bukan lagu tu. Tu. Dia mau kata dia mau rokiah. Orang dia mau kata, aku cakap semua tengok radio. Buat misal radio. Radio ni dia bunyi tu. Cuma kita kata suara ya. Teka buka suara, kata suara. Dan ibu dalam dah buat dalam ni. Dia buat kira lagi tu. Dia kata, tu buat kecek super radio. Ada demo memang sandian terasa ke apa, terasa apa video ke apa ni. Tu demo buka, demo duk cak rekan ke apa. Kita kata suara tak dengar. Tapi ada duk kecek. Bukan lagu tu. Allah, dia tu boleh. Maka tu yang lagi tu ya. Duk kecek tu mau. Cuma tak dengar ya 5 o'clock ni. Teka je Zuhir dengar. Dia kecek-kecek semua. Perang. Bukan makna tu. Dan dengan tidak berhenti dan tidak berputu-putu. Atau pada tidak berhenti. Bukan berkata dan bercakap selama-lama dengan tidak berhenti dan tidak berputus-putus. Tidak berhenti dan tidak berputu-putu. Bukan. Gila pun hidup. Habis itu. Bukan dengan mana tu. Kalau gitu faham lah. Bila kata tak dia tu tak dia macam mana. Tuhan tak diam. Mustahil Tuhan diam. Tuhan tak diam. Diam pun mustahil. Diam pun. Diam nafsi. Diam daripada mencadang dan mensedia perkataan. Tak sedia perkataan. Dia dengan makna tu mustahil.
Tu dapat tu dah. Habis hanya yang selama-lama. Faham tak? Kalau sifat kalam so je kita malas sekali mengajar. Nampak? Sebab dia guna bakar, kau pergi sungguh. Guna aduh, sebab orang panggil apa? Orang panggil yang ulama lagi sifat ni kena kira banyak. Hanya, dia kata, hanya bahkan yang selama-lama bermula perkara yang selama-lama, jadi yang sentiasa berlaku dan sentiasa ada. Tu lewat dua. Yang selama ini perkara yang sentiasa berlaku dan sentiasa ada. Hak sentiasa berlaku dan sentiasa ada dengan tidak berputus-putus itu. Sentiasa selama-lama. Sokmo bahasa kita, sokmo. Dengan tidak berputus-putus itu. Apa makna tidak berputus? Yakni buat itu berlaku sedia kala dan selama-lamanya. Itu tak putus-putus. Yakni berlaku sedia kala dan selama-lamanya. Tapi kalau kejap berlaku pun je lah, dia masuk hak wujud, hak ada dia lah. Moga dia ada untuk berlaku. Ada. Yang selama-lama tu dengan tidak berputus tu apa? Ialah khabar. Benda yang selama-lama dengan tidak berputus-putus tu ialah dua perkara, dua benda ya. Dalam bab perkara kita dah faham hari tu, malam lepas. Bab perkara tu dua perkara je yang qadim azalinya. Hak tak putus-putus sedia kala dan selama-lama tu. Gapo tak dua perkara jua. Di sini. Jadi pada bahasan sifat kalam Allah. Pada bahasan sifat kalam Allah. Dua perkara jua di sini. Mana dua perkara tu? Iaitu dua perkara tu. Mana deh? Iaitu satu dari dua perkara tu apa? Ialah ada sifat kalam padanya. Ada sifat kalam, sifat perkata, yang ialah satu sifat yang jadi bumi bagi dapat bercakap tu. Sifat perkata kita dah bahas tu. Ada sifat kalam, sifat perkata, ada padanya pada zatnya, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sifat perkata di zat. Tu libra sifat. Dan sifat inilah yang dikehendaki pada bahasan sifat ma'ani. Apa itu? Yang dikehendaki pada bahasan sifat ma'ani. Apa tu tengok dalam Hasyiyah Syekh Mut'im. Dia ada ini mabadak nilah kena kepada murad bi sifatil kalam yang dibahas oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Yang kena kepada maksud dan sifat wujud, sifat ma'ani. Tengoklah dalam tu. Sifat ni murad kita dah kecek sifat ni. Sifat ni iaitu satunya ada sifat perkata di zat. Sifat tu sebagai umi dan juga sebab boleh kecek tu sifat perkata tu, sifat tu lah super kudrat iradat. Satu sifat yang ada di zat sedia kala. Dengan sebab sifat tu Tuhan kita tak bisu. Dengan sebab tu Tuhan kita bercakap, boleh bertetah. Dan dengan sifat tu Tuhan mengaturkan dan mensediakan perkataan di azali lagi. Tu dia. Itu dia. Dalam kitab apa Hujjatullah kan itu, warattaba bihadhihi sifah ayat. Dan mengatur Allah Ta'ala dengan ini sifatlah, sifat berkata ni lah, akan kalimatnya, akan segala perkataan-perkataan dia. Yang masa nafsi lah, Allah Ta'ala atur. Tu waktu nyata oleh kitab tu. Dalam kitab Hujjatullah ala khalifatih, karangan bagi Syekh Muhammad Taqi Al-Mungkin. Dia seorang. Maka kata dia,
Dia kata, satunya ada sifat kalam padanya, pada Allah. Jaga. Kedua daripada dua perkara hak ada semua sentiasa ada di zat Tuhan. Gapo dia? Ialah mensediakan perkataan, mengaturkan pada zatnya akan perkataan-perkataan. Allah bagi perkataan dalaman. Tu masuk dalam takallum nafsi dia panggil hak ni. Takallum nafsi, mensediakan perkataan, aturkan pada zatnya akan perkataan-perkataan. Mensediakan. Ini lapang mensedia ni dia faham daripada ibarat setengah kita wa yu'iddu fi nafsihi kal kalam. Tu dia itu ada itu tu mensedia. Ada itu tu difaham makna mensedia tu atau lapang tu. Keduanya mensediakan, mengaturkan pada zatnya akan perkataan. So Allah Ta'ala sedia perkataan pada azali. Atau nak berkata. Ni satu ibarat. Kita lah. Sampai jawab orang dua. Atau. Ni atau tu ada mensedia. Nak pergi ke makna ni pun tak apa. Mensedia perkataan. Atau kandak berkata-kata pada azali. Nampak tak dah? Mensediakan perkataan yakni pada azali. Atau nak. Jadi kehendak berkata-kata pada azali. Jaga malam. Lepas dah sini sikit dulu. Kedua. Ya Allah. Wah, bila tak ada mengaji kitab Asy'ariyah ni mula. Dia tak menghalusi. Baru mula ada cerita Asy'ariyah. Kita kata kalam, kita dok kata kalam Quran tu makhluk kalam lagu mana untuk saya dengar kita sakit kepala ni. Tak reti, lepas tu buat reti. Dia tak reti. Kau tak reti mazhab Syafi'i. Tak reti mazhab Syafi'i. Lepas tu duk ayat mazhab Syafi'i. Betul. Saya Syafi'i lah. Saya Syafi'i. Apa mazhab Syafi'i? Ada sahih. Saya Syafi'i lah. Ingat Islam. Saya Syafi'i. Apa mazhab Syafi'i? Hadis sahih. Mazhab Syafi'i tu kalau saya pergi hadis sahih. Kalau kok pusing. Kata Musannaf rahimahullah ta'ala, di sini dia kata satunya ada sifat kalam padanya, keduanya mensediakan perkataan atau nak berkata-kata. Dua. Sebagaimana ayat dia kala lah. Suruh cari. Jadi tengok lah. Sebagaimana disorehkan, disebut dengan terang. Soreh ni makna bagi dia bila kata soreh lah. Sebagaimana disorehkan, disebut dengan terang, dengan nyata, dengan jelas. Disoreh dengan yang kedua. Dengan yang kedua. Apa makna disoreh dengan yang kedua? Dengan yang kedua di sini. Dengan yang kedua yakni. Yakni Allah kehendak berkata-kata pada azali. Tu nak kecil di lapak, nak berkata. Yang kedua tu kembali pada nak berkata. Bukan bersedia dah. Dalam tauhid aqaid yang disoreh dengan lapan nak berkata. Maka kedua di sini rujuk kepada nak berkata ni. Agak situ bukan rujuk kepada yang keduanya tu dah. Faham dah? Tu sebagaimana disorehkan dengan yang kedua,
Dengan makna yang kedua, iaitu hendak berkata sedia kala tu disoreh di mana? Di dalam kitab yang bernama Tawdihul Aqaid. Kitab yang bernama Tawdihul Aqaid bagi Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Tu Tawdihul Aqaid bagi Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Tu dia katakan dia kata li'anna kalamahu an-nafsiyah maknahu irtisamu suwaril alfaz ad-dallati 'ala al-ma'ani allati yuridu at-ta'bir 'anha. Ini ibarat dia. Kita tengoklah dari kitab bahasa sifat kalam tu, kita buat istilah ya. Di anna kalamahu an-nafsiyah maknahu irtisam. Saya terjemah suwari al-alfaz suwari al-alfaz ad-dallati alal ma'ani allati yuridu at-ta'bir anha. Kita cari je lah, cari barangkali kena tahap ni. Sebab cari mutar lah. Kita tahu tak apa ni. Bila sifat kalam tu baca berapa kali, 20 kali baca. Dalam si bahasa kalam agak ibaratnya kok soreh kata makna yang kedua. Jadi tu nak berkata ya kalamu an-nafsiyah maknahu irtisamu suwari al-bazi adalati 'ala al-ma'ani allati yuridu at-ta'bir 'anha. Tu. Maka kalau nafsi, maksud nafsi di sini nafsani, kena kepada cadang ataupun nuk. Tu. Berlaku rupa lapa-lapa yang menunjuk di atas makna-makna yang nak bertakbir dia daripada ma'ani tadi. Ma'ani nak dia berkata. Tu. Maka irtisam tu lah rupa apa dia, rupa nafsani. Rupa nafsani, rupa cadang dan sedia ataupun tertib lafaz. Tu makna tu. Habis itu, maka kata dia rahimahullah ta'ala, cuba sorang dalam kitab Tawdihul Aqaid. Beli lagu Tawdihul Aqaid di Palah Waduh. Apa kata lah tu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, dan juga seperti disorehkan juga dipahamkan. Hak ni sebutkan cara mafhum. Faham, tapi faham punya nyata. Juga dipahamkan dengan selatas-latas faham. Dengan sejelas-jelas faham. Seterang-terang faham. Faham dengan cikelah. Cacing. Cem-cem. Juga dipahamkan dengan selata-lata faham. Sejelas-jelas faham. Faham semua-semua. Faham dengan cara jelas. Dipaham daripada ibarat, daripada tuturan bagi kitab Aqaid Nasafi.
aqaid nasafi. Kalau kita kaji maksud dari aqaid nasafi semua, kita faham. Nyata faham. Nyata faham. Mana ibarat dia qulna al-muradu Ambil kata apa juga. Bagi cari media ni qulna ni dia jawab dia. Al-muradu as-sukut wal-afah al-batiniyan. Al-batini nafsiyan. Pada ni tak payah lagi. Yang mau kita suai bi Allah yurida fi nafsihi at-takalluma. Faham? Tidak ada sahabat. Murad dengan sukut tu, dua depan belum pada tu dia waktu berikan sifatun munafiyatul lisukut wal afah. Betul orang mari kata sukut bila aku kata sukut tu makna Allah Ta'ala menafi juga sukut lafzi lah. Dia kata kulna ya ada tu al-muradu as-sukut wal afah. Apa ni kena bersifat bisu. Sukut ni sukut nafsi, afah tu kena bersifat bisu. Dua ni orang bagi sukut batini, afah batini. Kalau kata afah hissi, afah luar ni kita terluka di badan kita. Luka badan tu orang panggil penyakit orang dapat tengok. Tapi kalau bisu berdalam bagi waktu afah batin dia. Waktu penyakit orang tak dapat tengok. Kalau kita bisu. Maka afah dalam maksud ulama kena kepada penyakit bisu. Afah. Penyakit tu menegah daripada berkata-kata dia kena faham istilah. Waktu kita baca kitab ulama, dia kena tahu boleh kata kecek lagu ni murad ke mana. Kita dah mengaji ilmu solat tu, kita tanya tu apa tu. Kita tahu apa? Kalah gapo lah ni. Kalau ni nampak belawai kan, kalam ni yang mana sani. Kalau ni malu, pening kita sampai kita diri tu betul. Kalau kita tak royak pun kita tak tahu mana. Macam COVID ini asyik dia cuma tak weh. Sebab kalau tidak tak weh, tentulah belawai habis. Kita tak kawin. Sebab yang ulama kecek dan ringkas itu. Maka ini sore bukan salah nak jumpa. Dia kata dipaham dengan selatan faham daripada ibarat aqaid nasafi. Sebab al-murad sukut al-batiniyan tu gerti di situ kata kalam Allah yang sedia dan ada yang sedia kalau tu ialah sedia kandak pada azali, sentiasa nak pada azali, nak kecek. Dia pegang waktu ya. Bila mustahil sukut, apa makna sukut? Tak kandak dalam dirinya akan berkecek. Tidak kandak nak kecek. Fahamnya bila mustahil sukut, mustahil Allah Ta'ala sukut ni, wajib Allah Ta'ala ada kalam nafsi. Dengan makna Tuhan nak berkecek pada azali.
Ini Beli pahal dulu ni. Beli pahal pun mampu nyata. Mampu dia nyata. Waktu bagi dia seorang Allah tidur itu Pak ni pahal. Betul. Tak ada apa lah kalau kita pandai Pak Arab, kita pergi cari sendiri. Kalau tak pandai, macam gitu-gitu je lah. Dia riak-riak tu. Ada minyak lagi, tak mutu dia riak siap dari biksi ada. Hari ni. Tu. Ada minyak. Ada mutu, start kini cari. Tak ada mutu, tak ada kereta. Nak jalan lagi pun tak pasal. Beli nak nyong lah. Ada sikit-sikit. Ulama je kalau kita tengok luar-luar dia kita tengok sana. Aduh. Katakan nafsi ya. Apa dia? Katakan rumah. Katakan nafsi ya. Takalluman nafsi ya. Fi nafsi dah. Fi nafsi at-takalluma. Yuridu fi nafsi at-takalluma. Tu. Tak kandak pada dia akan bercakap. Cakap nafsi jugalah. Cakap nafsi. Dia tasbihkan suku ni. Dia akan suku. Tasbihkan suku nafsi. Maka bila tak nak berkecek dalam diri, mana tak ada atur percakapan. Seperti kita ni nak kecek esok, siap dah? Nak kecek. Nak kecek tu, nak berkecek tu lah orang bagi kalah nafsi dia bagi dia. Bagi nak kecek so dua tiga tu takallum. Nak takallum. Takallum. Dia at-takalluma, takalluma lafzi. Tapi Allah yuridu tu apa nama? Tidak ada takallum nafsi. Begitu dah. Tu. Bila tidak kehendak pada diri akan bercakap, bila tak nak berkecek, faham kata tak berlaku bercakap dalam lah. Faham tak? Awak tak suka kecek pun. Dalam hati kita tak nak kecek. Dalam hati kita tak suka kecek. Berarti tak berlaku bercakap pe dalam dah. Dalaman dah tu. Tu. Tu Allah yurida tu. Fi nafsi takalluma. Takalluma ni takallum ni lah. Tapi tak nak fi nafsihi gitu. Maka tak berlaku takallum nafsi juga. Bila takallum nafsi, sebab tak ada nak takallum nafsi, tak berlaku takallum nafsi. Gitu. Nampak tak ada? Maka ni tafsir akan suku. Tafsir akan suku. Tu. Bagi ayat la yurid ni mafhum dia. Mafhum. Mafhum daripada Allah yurida, suku tu mustahil, wajib kalah nafsi. Bila wajib kalah nafsi, maknanya yurid fi nafsi at-takallum. Bila yurid takallum nak berkecek. Nak berkecek. Maka hak wajib tu dia azali lagi. Maka nak berkecek pada azali. Gitu nak cakap tu pada azali. Pada azali lagi. Tu. Selatah-latah kita tak latah. Kita tak ada latah pun. Kita tak pehel pun tak ada pening lagi. Orang yang bahasa Melayu dah. Tidak. Habis kata dua perkara, jaga molek. Ayat dia misal kalau bawa kita ingat dia tak misal tu. Kita nak baca ketubah dah. Kita baca ketubah dan mengata esok hari Jumaat ni baca ketubah sikit pun. Itu okey. Esok tajuk apa? Tajuk gini lah. Tajuk apa dia? Gini lah. Bagi tajuk lah. Tajuk apa? Hikmat sebalik musibah di mulut. Ada orang kata. Tapi ada hikmat apa sebalik mulut kita apa boleh mengajar. Tengok tu dah. Kita pun malam tu tak nyewa. Esok nak kerja ni.
Dalam hati tu duk macam-macam ni. Waktu ayat tu aku nak nasi. Sikit lepas pada tu, pada tu, pada tu. Dia mengamuk sore. Kata berita awal lagi, orang cuma tak ada bunyi kau senyap ni, tapi tidak tahu. Kecek seorang. Atau perkata Asia tu. Nak kecek. Maka ketika tu tak kecek semua lagi. Perkataan tak keluar daripada mulut lagi. Hak ada masa tu ke apa? Sifat perkata kita. Moga sifat tu di kita tak ada. Sifat tu bisu. Ada di rumah ni sifat. Lepas tu ada di rumah tu ke apa? Nak berkata tak ni tu. Nak tu di rumah lagi dah. Nak tu di rumah. Sedia pun di rumah. Nak kecek di rumah. Nampak tu tak? Dua perkara tu ada di rumah. Bila siapa Aisyah inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tu bila. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadalah. Kita pun guna tuan kita. Tu dah nak gitu. Kadang-kadang nak link lupa bila nak. Kalau jadi mari, wih. Kalau jadi pote dah masih. Tu ada jadi. Lalu tu bila pergi tukar buka speaker ke apa, alhamdulillah. Tu baru kaitan tu. Kalau jadi semalam tu baru tu. Alhamdulillah. Lepas tu berlafaz sorok baru tu. Nampak? Bercakap pun baru, suara pun baru. Hak barunya ke apa? Hak baru berlakunya dua. Berkata-kata dan juga perkataan yang hasil daripada berkata. Sebab baru berlaku di sikit. Hak mari lama dulu lagi dah ke apa? Sifat berkata di rumah ni. Tu. Dan nak berkata, sedia perkataan tu di rumah ni. Betul tak? Maka berkata tu bila? Di masjid pukul 1 atau pukul 10:30 baru tu. Alhamdulillah. Apa? Maka berkata-kata tu berketika bukan semua. Dalilnya baru laku, lepas tu berhenti-henti. Sekurang-kurangnya antara dua kutubah dia. Tak kata dia senyap. Berputu-putu, berketika. Masalah berkata dan perkataan ni dia tak berselap, dia tak selama-lama. Bukan semua. Tapi sifat berkata semua ada di kita. Ada di kita. Dan cadang pun sentiasa nisbah kepada Allah Ta'ala. Nisbah kepada kita baru cadang semalam juga. Dulu juga belum pada hari tu. Lepas hari Rabu dah lagi. Baru cadang hari komuni ya. Nisbah kepada kita baru juga. Cadang tu pun nisbah kepada Allah. Pada azan ni lagi dah sedia perkataan. Pada azan. Tidak ada permulaan bagi persediaan ini. Tidak ada permulaan. Dan sampai bila-bila. Tu kat dalam dia tu. Nampak dah? Tu kira lagi. Maka dengan sebab tu yang sentiasa berkata-kata itulah dinamakan Allah tak diam. Tak diam dengan makna tu. Bukan tak diam dengan makna, bukan cek semua tak bukti dia dah. Tu jaga malam. Adapun berkata, ni takallum lafzi ni. Adapun berkata-kata, bercakap, bersembang. Bukan speak. Speak. Dan perkataan, cakapan. Kalau bercakap buat cakapan, berkata buat perkataan. Tu.
Ngapa? Kalau bertetah, tetahan. Tu berkata. Adapun berkata ini dikatakan takallum lafzi atau kalam lafzi, kalam dengan mutakallum lah. Dan perkataan ini kalam al-hasil bil masdar atau ma hasala bil masdar. Ni orang panggil kalam lafzi juga dengan makna mutakallam bih lafzi. Tu bukan perkataan dalaman tu dah, perkataan luar ni. Hak Nabi Musa dengar, hak Nabi kita dengar, hak malaikat Jibril dengar. Apa? Adapun perkata dan perkataan itu, maka baru kedua berkata dan perkataan itu baru berlaku dan baru ada. Baru kedua ini jadi baru berlaku dan baru ada. Disebab kepada perkataan itu baru berlaku, disebab kepada perkataan baru ada. Baru kedua berkata dan perkataan itu jadi baru berlaku dan baru ada. Baru ada ketika Nabi Musa dengar tu ya. Dulu kan kata apa lagi? Ikhla'na alaika ya Musa inni anallah faqla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Tanya. Apa di tangan kananmu? Tanya semua tak tahu dah. Dia tak tahu lagi kan di tangan Nabi Musa tu apa? Dia pergi apa? Tukar. Kau tanya apa? Allah Ta'ala nak berkhitab dengan Musa, nak apa nama? Nak berjinak dengan Nabi Musa. Nabi Musa tak ada khitab dengan dia. Wama tilka biyaminika ya Musa. Ni Allah Ta'ala cerita dengan bahasa Arab dalam Al-Quran. Padahal dia kecek dengan Nabi Musa bukan bahasa Arab tu. Lapa yang dengar daripada Nabi Musa tu, yang menjadi tu bahasa Ibrani. Nabi Musa berhayat tu. Tapi faham murad Allah Subhanahu Wa Ta'ala reti. Jadi dengar dia. Tapi hak dok dengar tu bukan Ibrani dak lah. Hak dalam Taurat tu lah. Hak tu bahasa Ibrani tu. Hak dengar tu kalam lafzi sungguh. Tapi Nabi Musa faham. Pada tu ya, dia tak ada seorang kata benda dengan bahasa apa. Tapi perkataan itu Nabi Musa dengar, dia mengerti. Dia mengerti daripada maksud Allah Ta'ala. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apakah di sebelah kanan menurut apa ya Musa? Qala hiya asaya. Tukakku ya Allah. Tu atawakkamu biha. Ya tak? Tukakku ya Allah. Tak pandai lagi kecek jawab sepatut hubung lagi tu Nabi Musa kita nak pun kalam dalam ilmu ma'ani apa ni itna pun kalam pannya kecek pannya lebar tapi ada pedal tujuan Nabi Musa tu nak berjinak sedap tak langsung tapi dia nak kecek pannya ni. Tu Allah tanya sepatutnya jawab 2 3 4. Allah Ta'ala kata, apa di tanganmu, hei Musa? Tukakku ya Allah. Kok ni lah aku buat bertukak dengan dia ni. Lepas tu dia buat hamak kami beri orang ni. Tu. Lepas tu buat lagi. Buat kek bagai, buat ekor bagai, bawa banyak perkara lagi. Tu. Kata gitu. Ulama kata, Musa, Allah Ta'ala kata sepatutnya jawab 45. Tu cik-cik tengok. Oh, tu sebab boleh banyak. Sebab sedap kecek dengan dia. Mukalamah dengan Allah mazhar. Kalau kita kecek dengan kekasih kita tu hanya orang pula kadang-kadang. Tuan tu tak kasih pergi. Dia betul ke Singapura kes hati
Makan bila? Tukar je mana pada dia. Lepas tu kacak 5 minit kacak dulu. Nanti ya no. Ya sedap. Bila sedap cakap kekasih-kasih dia tak khabar. Nabi Musa ni pergi dengan tak khabar. Tu. Ada sepatutnya jawab 45. Lepas tu Allah Ta'ala kata fa'alqiha ya Musa. Hau. Bukamu. Tuan hau tengok. Lepas tu dia suruh dia betul. Bila capok tahu fahiya hayyatun tas'a. Jadi ular. Tu kak tu jadi muka ular. Allah Ta'ala buat video. Pergi Musa. Dia semua kekek ular pun dah. Kan tu. Aduh. Kejut Musa. Tu. Allah Akbar. Lepas tu Allah Ta'ala suruh pergi. Allah Ta'ala suruh pergi. Apa? Ya Quran tu banyak masalah tu cakap Allah Ta'ala. Lepas tu ya Musa. Lepas tu lepas pada dia capok Allah Ta'ala kata terus banyak ayat tu pun mana qala khudha wa la takhaf khudha pergi olehmu akan dia akan ular hayyah nanti dia bukan jangan takut Musa takut nalin-nalin dah tapi Allah Ta'ala suruh dia banyak okey bila pergi pak pun jadi tukar semua tu mukjizatmu mukjizatmu betul apa lagi lepas tu san'iduha sirataha al-ula. Tak mungkin aku nak buat apa je biasa kat dulu. Lepas tu tak ingat. Banyak kalau orang cerita ni kita tak ingat ayat ni sampai ke sini. Apa? Tu ni soalan ni ingat. Banyak cerita kita ni 4-5 kali, 10 kali pun tak puas. Like Datuk ni. Padahal bila sampai sebab kalam ni kan cerita sebab kita duduk dalam suasana tu dah. Dia cerita sebab kita duduk di bukit tu sini ada. Cerita tu konversi kita sebab di situ. Banyak cerita kita dengar dah. Lepas tu dengar pula dah banyak cerita. Tak puas. Bukan kata kita ulang. Datuk ni pun dia kerja ni kerja Hanum Sal. Lagi ular. Tukar. Dia dengar tak puas. Dengar tak puas. Dengar awak dua pun supaya dengar mula-mula. Tu berkat dia. Dia cerita awak mula kita tak puas. Macam mana dah? Dia muka dia. Dia tak puas. Dia cerita ni tapi tak ingat kita dah betul ayat tu yang dicerita baik dia tu tak boleh. Kita ingat tiba-tiba gini. Dah. Hati cakap sampai tu dah musuh. Hak tu baru. Baru je tu. Baru. Masa iklan nak 2 kali dia naik bukit. Kali mula-mula hak dia balik mari sekali isteri dia. Ada kursi. Kali yang kedua ketika dia tu dengan Harun. Gina Harun pernah munajat ilmu Taurat. Ketika tu situ lama 40 hari. Khabar-khabar. Tak khabar ingat pada 40 hari dah ke atas. Bawa ni dia gelepak dah buat hari Israel. Musa tinggal buat kita dah. Harun, Musa tinggal. Musa tinggal gini Tuhan dah tinggal buat kita. Macam-macam Bani Israel. Akhirnya sembah anak lembu. Musa Samiri tu buat kerja. Musa Samiri ni anak Pharaoh Jibril. Anak Pharaoh. Malaikat Jibril Pharaoh Musa Samiri tu. Nama Musa juga tapi Musa As-Samiri. Kalau sebut Al-Quran sebut As-Samiri.
Mana Musa kat Samiri. Malaikat Jibril pego, malaikat okey okey. Allah Taala pego okey. Anak pego lah anak tiri Jibril Musa Samiri. Tapi dirakor tu kan. Nabi Musa anak tiri Firaun. Dia di Rasul tengok tak ada kira dia pego. Nak rakor, kena jadi aulia ke tak kira dia pego. Dia tu hai nak letak. Musa Samiri tu yo di kepalanya kita pergi tempat bukit kalau panggil ada Jabal Anak Lembu. Tu bukit tu ada rumput. Kawan saya Pok Musa Samiri tu semua. Semua Anak Lembu. Musa Samiri kata Musa tu right dah tu. Gini kan. Kita ni pakat semua Anak Lembu ni dulu. Musa Samiri dia buat anak patung. Lepas tu dia bekas dapur malaikat Jibril. Pok kiri dia. Amal kau campur le tanah dia. Jadi bersorok boleh lembu. Mana? Tapi sorok. Sebab bekas dapur Jibril dia campur le tanah. Sorok. Malaikat Bani Israel tengok tu ramak dah Musa Samiri. Pakat semua. Nabi Harun warga apa? Tak dengar musuhnya Nabi Harun dia lembu. Kecil tak kasar. Nabi Musa dia kasar. Lembu tak dengar. Baru lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kami ni akan sentiasa beribadat dengan anak ijlah ni, anak lembu ni. Sehingga Musa sulit mari. Kalau Musa tak sulit tak berhenti beritahu. Nabi Harun sejak Musa mari pun dia tu. Kamu ni kerja sendiri besar ni. Tak boleh pun. Semua pakat semua. Nabi Musa 40 hari di atas bukit. 2 hari tu nampak dia semua ada mula. Tu dia. Nabi Harun pergi. Macam ni pula. Orang kita ni dia tak kasar ni, dia nak buat kerja pun lah. Dia nak atur ke tak ni. Tapi cara dakwah kena Harun. Kena Harun, buku dakwah. Kalau buku atur ke kena Musa. Dia dua tu kena kita nama. Cikgu tadika ni kena dua. Tu. Tu cakap situ. Tu dalil besar sampai ke Nabi Musa tu digelarkan kalimullah. Tu. Maka perkataan dan berkata tu maka baru keduanya baru berlaku dan baru ada. Dan berputus-putus jadi berketika. Teka-teka, berputus-putus, berketika ada tekah dia. Tu berputus-putus. Bukan putus dengan orang kecil start putus tidak. Ada tukar-tukar dia. Bukan semua. Tu berputus-putus kedua berkata dan perkataan tu ialah dia kan. Bila berkata dia hasil perkataan. Bila berhenti berkecek, berhentilah perkataan tu hasil. Berhentilah hasil perkataan. Nampak? Perkataan itu maka baru keduanya dan berputus-putus keduanya. Sebagaimana yang disorahkan disebut dengan cara terang di dalam kitab yang bernama Syarh Mulla. Barangkali Syarh Mulla Ali Al-Qari. Barangkali kita tengok lepas kita ni. Barangkali kitab Syarh Mulla Ali Al-Qari di atas Al-Fiqhul Akbar bagi Imam Abu Hanifah. Tu Mulla ni nama orang. Mulla Ali, nama dia Ali Al-Qari, gelar dia. Mulla Ali Al-Qari. Dia syarah di atas matan Al-Fiqhul Akbar. Matan kitab Usuluddin bagi Imam Abu Hanifah, bagi Imam Hanafi. Maka Mulla Ali ni pun orang mazhab Hanafi dia. Syarah di atas
di atas bab tu. Apa kita tengok dalam bab Quran kalamullah gitulah. Makhluk yang bukan hadis ke itu. Al-Quran kalamullah tu dalam bab. Dia bahas. Dia bahas. Maka waktu tu benda tu betul-betul baru ya. Kalau berkata dalam perkataan ni. Adapun yang qadimnya ke apa? Sifat perkata Allah yang disebutkan juga dengan Al-Quran. Quran ni diletakkan juga di atas sifat perkata tu sendiri. Apa dah? Maka disorangkan dalam kitab yang bernama Syarhul Mullah. Syarhul Mullah Al-Mullah Ali Al-Qari. Syarah dia di atas Al-Fiqhul Akbar. Kitab Fiqhul Akbar bagi Abu Hanifah. Tu. Habis itu. Dan adalah berkata-kata itu daripada umurun i'tibariyah, yakni perkara yang dikira-kira ni bukan perkara yang ada. Kerana apa? Kerana ia tu nama bagi tanya atau puji atau maki dan sebagainya. Sebut kata berkata-kata tu dia nama lah. Kata mana? Berkata mana? Berkata pada tanya, berkata pada puji, berkata pada maki, macam-macam. Dia betul berkata nama dia. Sekali dulu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min syarrin la yanfa'.